Okey, hai. Assalamualaikum semua. Selamat pagi diucapkan kepada semua murid-murid. Okey. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan masih lagi bersemangat untuk kelas secara PDPR kita pada hari ini. Okey, kita akan teruskan tanpa membuang masa. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu Komunikasi Tingkatan 2. Okey, mari kita tengok apakah tajuk kita akan belajar hari ini, iaitu tema 6, Malaysia Tanah Airku. Macam sesuai kan? Sebab semalam baru je kita menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64 tahun. Okey, kita akan sambung kepada unit 16. Di sini tumpahnya darahku. Okey, kita akan lihat apakah yang dikatakan sebagai di sini tumpahnya darahku ni. Kenapa dia menekankan tajuk ini? Okey, jom kita tengok dengan lebih dalam. Sebelum tu, cikgu akan tayangkan dulu video Laungan Kemerdekaan daripada Tunku Abdul Rahman, dan kamu akan lihat terlebih dahulu video tersebut sebelum kita masuk ke pembelajaran yang seterusnya. 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Okey, baiklah. Tadi kamu dah tengok kan video Laungan Kemerdekaan daripada Perdana Menteri Malaysia yang pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman. Okey, bilakah tarikh kemerdekaan kita? Siapa tahu? Baru je semalam kita sambut kan? Okey, semestinya pada tanggal 31 Ogos tahun 1957. Okey. Kita telah pun merdeka sehingga kini selama 64 tahun. Nampak tak perjuangan nenek moyang kita terdahulu telah menjadikan Malaysia kini aman damai kan, walaupun pada sekarang ni kita mengalami wabak COVID, tetapi masih Malaysia bebas daripada penjajah. Kan? Itu yang dikatakan sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia perlu bersyukur kerana kita sekarang ni berada dalam keadaan sihat walafiat, kita berada di rumah tanpa perlu berjuang sana sini, kan? Jadi kita harus pertahankan hak kita sebagai warga negara Malaysia. Okey, kita akan teruskan untuk lihat pembelajaran seterusnya, iaitu cuba tengok sini, dia cakap Malaysia terdiri daripada berapa buah negeri? Siapa tahu? Malaysia terdiri daripada berapa buah negeri? Okey, jom kita tengok. Okey, ini adalah peta Malaysia. Kita akan kira berapa negeri yang kita ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita ada 14 buah negeri. Ini adalah negeri-negerinya yang dinyatakan. Ada Perlis, ada Pulau Pinang, ada Perak Darul Rizwan, ada Selangor, ada Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Kedah, Sarawak dan juga Sabah. Okey, di sini ialah kawasan Semenanjung. Okey, ini dipanggil sebagai Semenanjung. Sabah dan Sarawak pula di kawasan yang saya tunjuk ini adalah dipanggil kawasan Luar Semenanjung. Tetapi dia masih dalam Malaysia. Okey, ini adalah Semenanjung, ini Luar Semenanjung. Tapi sama dalam Malaysia. Okey. Dalam Malaysia juga terdapat 3 buah wilayah. Okey, apa 3 buah wilayah yang kita ada? Okey, jom kita tengok. Okey, wilayah persekutuan yang kita ada ialah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Labuan, wilayah Persekutuan Putrajaya. Okey, faham ya setakat ni?
kita ada 14 buah negeri, kita ada 3 wilayah persekutuan. Okey, sekarang kita tengok pada gambar, ada beberapa prinsip rukun negara. Okey, tengok kat situ ada bunga bentuk bunga raya kan. Okey, sebenarnya bunga raya berwarna merah. Kenapa dilambangkan bunga raya ni? Kenapa prinsip rukun negara berkaitan dengan bunga raya? Okey, di Malaysia bunga raya itu dianggap sebagai bunga kebangsaan, yang mana merah itu adalah lambang keberanian. Okey, apakah prinsip rukun negara? Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey, itulah dia 5 prinsip rukun negara yang dilambangkan melalui kelopak bunga raya. Okey, sekarang ni apa yang kamu nampak di skrin ni? Di gambar ini. Jalur gemilang ataupun bendera Malaysia. Okey, baru-baru ni pun meriah di sana sini gantung bendera Malaysia. Tetapi kamu tahu tak di sebalik jalur gemilang itu apakah yang terperinci, maksud terperinci di jalur gemilang itu sendiri? Okey, jom cikgu terangkan satu persatu. Okey, anak bulan yang berbentuk bulan sabit itu melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Okey, bintang yang berbentuk pecahan 14 tu, yang bintang yang susah kita nak lukis tu kan. Bintang tu menunjukkan perpaduan negeri yang terdapat di dalam Malaysia. Okey, kenapa bintang dengan bulan tu berwarna kuning? Kerana ia melambangkan warna kedaulatan raja-raja. Okey, dan warna merah pula, yang jalur warna merah tu, itu melambangkan keberanian. Okey, warna putih pula menandakan kesucian. Jalur merah tu ada 7 jalur merah, ada 7 jalur putih. 7 jalur merah dan 7 jalur putih tu melambangkan keanggotaan yang sama dalam persekutuan negeri-negeri yang terdapat di dalam Malaysia, negeri dan wilayah yang terdapat dalam Malaysia. Okey, cikgu tertinggal yang warna biru dekat dalam kotak yang bulan dengan bintang tu. Apakah maksud warna biru tu? Warna biru tua tu melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Nampak tak cantik tak susunan jalur gemilang Malaysia ni? Okey, baiklah. Sekarang kita akan tengok kepada aktiviti latihan yang kamu akan buat selepas ni. Okey, sebelum tu cikgu akan baca terlebih dahulu arahan latihan sebelum kamu buat. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu buka modul muka surat 4, modul yang cikgu dah berikan sebelum ni. Okey, buka pada halaman muka surat 4. Tengok petikan dekat situ. Okey, petikan dia sama dalam ni. Okey, tajuk dia cikgu baca terlebih dahulu Aku anak Malaysia. Aku berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia. Malaysia sebuah negara yang aman dan damai. Rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum. Melayu, Cina, India, Iban dan Kadazan Dusun adalah antara kaum utama di negara ini. Kami hidup penuh harmoni. Okay, dalam Malaysia terdapat pelbagai kaum. Itulah keunikan rakyat Malaysia, iaitu kita terdiri daripada pelbagai kaum. Kita ada Cina, kita ada India, kita ada Melayu, kita ada Iban, kita ada Kadazan Dusun. Okey. Aku dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Ayahku seorang anggota polis, manakala ibuku seorang suri rumah. Kampung kelahiranku ialah Tanjung Gading. Kampungku terletak di daerah Muar Johor. Kawanku, Morgan dan Chin Fei sering berkunjung ke rumahku pada waktu petang.
kami sering bermain-main di halaman rumah yang berdekatan dengan anak sungai. Sesekali, aku teringat akan kampung halaman, lebih-lebih lagi pada anak sungai tempat kami bermain dahulu. Apabila ada peluang, aku, Morgan dan Chin Fei akan bertemu di situ sambil berbual-bual tentang masa silam. Kami berasa bangga kerana menjadi anak Malaysia yang hidup aman dan harmoni. Nampak tak? Bertuah tak jadi rakyat Malaysia. Kita ada kawan yang ramai, kita ada kawan yang berlainan jenis bangsa, kita ada tempat yang kita boleh buat bersama-sama, iaitu tempat bermain bersama-sama, kan? Okey, kita tengok apa yang dia nak dengan aktiviti yang cikgu terangkan ni. Okey. Jom kita tengok. Okey. Lihat kat bawah petikan tu cikgu ada sediakan. Cikgu ada sediakan teks yang kamu perlu selesaikan jawapan. Okey, kat sini contoh yang pertama ya. Saya berasa bangga menjadi. Okey, kamu perlu lihat pada petikan ini. Dia cakap apa? Berasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Jadi kamu perlu tulis rakyat Malaysia di sini. Penuhkan jawapan. Okey? Kamu perlu baca dan kamu perlu pilih jawapan yang betul sahaja. Okey, contoh ni kat sini. Apa jawapan dia dan kamu tulis. Lihat pada petikan dan kamu tulis jawapan di dalam ruangan kosong. Okey. Aktiviti yang seterusnya ialah padankan frasa nama, iaitu ayat, kata nama dan frasa kerja yang sesuai. Kemudian salin supaya menjadi ayat yang lengkap. Okey, dia suruh yang mula-mula padankan. Padankan. Okey, cuba kita baca dulu. Kita mesti sanggup. Apa yang kita nak padankan dekat sini? Okey, jom kita tengok jawapan dia. Okey, dia kata, kita mesti sanggup berkorban untuk mempertahankan negara. Nampak tak? Ini jawapan yang pertama. Pelbagai bangsa dapat hidup dengan aman dan damai di negara ini. Okey, nampak? Pilihan dia kamu perlu gariskan sahaja. Keindahan negara ini menjadi daya tarikan pelancong asing. Kamu perlu buat garisan yang sama cuma pada kotak yang bersesuaian. Tanah ini tempat lahirku. Rakyat Malaysia berbilang bangsa dan keturunan. Nampak cikgu dah sediakan dah pun jawapan, kamu perlu buat pada modul kamu sahaja. Okey, tetapi kerja yang seterusnya, kamu perlu salin semula ayat lengkap pada ayat padanan di atas. Berdasarkan ini, yang kamu dah sambungkan ayat ni, kamu perlu tulis di ruangan yang disediakan. Okey? Contoh yang pertama. Kita mesti sanggup berkorban untuk mempertahankan negara. Mana kamu tengok jawapan tu? Kat sini. Kita mesti sanggup berkorban untuk mempertahankan negara. Ikut pada jawapan yang padanan tadi, kemudian kamu isi di kotak ini. Okey? Begitu juga pada jawapan yang kedua, ketiga, 4 dan 5. Saya harap kamu faham dan jelas penerangan saya tadi. Sekiranya kamu ada permasalahan, kamu boleh WhatsApp secara peribadi kepada cikgu. Okey? Dan selepas selesai kamu menjawab, kamu perlu screenshot ataupun tangkapan skrin, hantar hasil kerja kamu kepada WhatsApp cikgu. Okey? Hantar kepada WhatsApp peribadi cikgu. Sebarang permasalahan boleh rujuk kepada saya juga. Okey? Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih. Stay safe. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Semoga bertemu lagi. Assalamualaikum.